Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Daeng Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 13 hari bulan Rajab 1442 bersamaan 25 hari bulan Februari 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 11 Februari 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 10 Mac 2021. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang esensial ke negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkerangan sempadan yakni checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 10 Mac 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik yakni commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 10 Mac 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan ke-65 tahun Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Atur cara majlis termasuk sembahyang sunat hajat disusuli dengan membaca surah Yasin, tahlil dan seterusnya bacaan doa kesyukuran.
Pelita Brunei mula diterbitkan pada 15 Februari 1956 dan akhbar rasmi kerajaan kini berkembang selaras dengan teknologi terkini yang lebih canggih sesuai dengan kerja-kerja penerbitan. Sudah menjangkau usia 65 tahun, Pelita Brunei telah banyak menghadapi cabaran tetapi masih lagi kekal relevan dan terus menanai tanggungjawabnya memberikan maklumat mengenai dasar dan aktiviti kerajaan kepada setiap pelusuk dan lapisan masyarakat di negara ini. Jabatan Pengangkutan Darat JPD memperkenalkan perkhidmatan nomborku iaitu laman info yang akan memaparkan tanda-tanda pengenalan kenderaan atau nombor-nombor pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui tawaran terbuka. Perkara itu dijelaskan oleh Awang Haji Razali bin Haji Saidun, Pengarah Pengangkutan Darat dalam sidang media petang tadi. Bagi orang ramai yang berminat untuk memiliki mana-mana nombor yang dipaparkan, bolehlah berkunjung ke cawangan JPD atau cawangan JPD Kuala Belait mulai 25 Februari 2021 semasa waktu kaunter beroperasi untuk membuat permohonan dan pembayaran terus. Bagi membuat permohonan, satu borang khas yang boleh didapati di JPD atau laman sesawang JPD perlu dilengkapkan untuk diserahkan kepada kaunter. Bagi pembayaran pula, boleh dibuat secara tunai, kad kredit atau kad debit. Perkhidmatan ini adalah penambahbaikan secara berfasa yang akan diperkenalkan oleh jabatan ini untuk memberikan perkhidmatan yang telus dan memudah cara urusan orang ramai dengan jabatan ini. JPD akan memperkenalkan ciri-ciri penambahbaikan dalam fasa-fasa seterusnya, antaranya termasuk fungsi dalam diwi bahasa, permohonan dan pembayaran secara online dan fungsi pencarian atau search bagi nombor-nombor lain. Awang Haji Razali juga menjelaskan perkhidmatan nomborku boleh dilayari melalui laman info www.jpd.gov.bn/nomborku mulai hari ini. Nombor-nombor pendaftaran dipaparkan dengan harga masing-masing dan mengikut kategori nombor biasa, nombor perak, nombor emas atau nombor khas. Harga yang dipaparkan adalah sama ada harga minima yang ditetapkan bagi kategori yang berkenaan atau harga tertinggi yang pernah ditawarkan oleh orang ramai yang menyertai tawaran tertutup bagi nombor berkenaan tetapi gagal menjelaskan bayarannya mengikut tempoh dan syarat-syarat yang berjalan pada masa ini. Berhubung kes kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta dan motosikal di Jalan Labu, Kampung Peradaian daerah Temburong kemarin, orang ramai diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Menanamkan sifat sayangkan nyawa diri sendiri dan nyawa pengguna jalan raya lain. Dalam hal berkenaan, antara perkara penting yang perlu diambil perhatian ialah untuk tidak memandu terlalu laju dan melimpasi had laju yang dibenarkan, serta tidak membuat pusingan di tempat-tempat yang bukan dihaskan. Sifat betul ansur dan bertimbang rasa sesama pengguna jalan raya adalah juga penting untuk mengelakkan daripada terjadinya kemalangan. Institusi Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan 12 buah syarikat otomotif bagi memudahkan para pelajar menjalani latihan bagi memenuhi piawaian serta keperluan industri dan memenuhi permintaan tenaga kerja mahir.
Majlis tersebut berlangsung petang tadi di IBTE Kampus Mechanical. Penandatanganan MOU adalah bagi dua buah program IBTE iaitu NTech Apprenticeship in Automotive Technician dan NTech Apprenticeship in Refrigeration and Air Conditioning. Menyaksikan majlis penandatanganan Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, Pemangku Pesuruhjaya Buruh. Bagi kedua-dua program berkenaan ditandatangani oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Manakala menandatangani bagi syarikat-syarikat berkenaan ialah pengurus syarikat masing-masing. 12 buah syarikat otomotif yang terlibat dalam perjanjian ini adalah AMS Oil Pro Auto Services, Bengkel Kereta Berakas, Gadong Auto Parts, GHK Motors, Grand Motors, Jati Transport, NBT Brunei, Premier Motors, Kaf Motors, Setia Motors, Sinhing Auto, TCY Motors dan dua buah syarikat perkhidmatan pembangunan iaitu Econ Clean Company dan Daniel Engineering and Supply. Meskipun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19, namun kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan masih terasa. Ini dapat disaksikan menerusi perkongsian melalui platform media sosial. Nantikan berita mengenainya, kita hayati dulu petikan titah ini. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 181 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 769 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,395 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 100 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 99,479 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pengibaran bendera di rumah-rumah, kediaman, bangunan-bangunan pejaban dan premis-premis perniagaan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 menjadi satu simbolik dalam menzahirkan rasa cinta serta semangat patriotik dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Semangat cinta kepada negara itu turut dizahirkan oleh rakyat dan penduduk di daerah Temburong dalam sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Ikuti laporan lanjut bersama kru Mojo RTB. Sejak pengibaran bendera bermula pada 16 hari bulan Februari, suasana di daerah Temburong termasuk Pekan Bangar begitu meriah dengan pengibaran bendera negara. Rumah-rumah kediaman, bangunan-bangunan pejabat dan permis-permis perniagaan dihiasi dengan warna kuning, putih, hitam dan merah, iaitu warna yang terdapat pada bendera negara. Pengibaran bendera ini mencerminkan yang rakyat dan penduduk di daerah Temburong juga sama-sama menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi. Apa yang penting, bendera yang dikibarkan adalah dalam keadaan baik, kemas, tidak lusuh, kotor atau koyak. Ini kerana bendera merupakan lambang kedaulatan dan identiti sesebuah negara.
Kibarkanlah bendera bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam untuk menunjukkan taat setia kita kepada Raja yang memimpin negara Brunei Darussalam dan juga menunjukkan bahawa kita mempunyai semangat kemerdekaan ataupun patriotik. Bendera kita ni ada warna kuning, putih, hitam sama merah. Itu adalah sebagai lambang kepada wujudnya dan daulatnya negara kita ni. Sempena Hari Kebangsaan ini, kita perlulah meningkatkan semangat patriotik selaku rakyat negara Brunei Darussalam. Marilah kita mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam yang sempurna. Jadi marilah kita mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam beramai-ramai. Penglibatan seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk penduduk daerah Temurong, dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan akan dapat meningkatkan lagi semangat patriotisme. Pada masa yang sama, ia juga sebagai lambang perpaduan, kecintaan dan kesetiaan kepada raja dan negara yang tercinta. Laporan Adrian Faizul Samad untuk Berita RTV. Meskipun sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 diraikan dengan keadaan yang berbeza berikutan pandemik COVID-19, namun kemeriahannya masih tetap dirasai. Kemeriahannya juga dapat dilihat menerusi perkongsian melalui platform media sosial. Ucapan tahniah dan selamat Hari Kebangsaan ke-37 dikongsikan oleh para netizen dengan menyertakan gambar kenangan masing-masing. Laporannya bersama kru Mojo RTV News. Para pengguna media sosial tidak melepaskan peluang mengongsikan ucapan tahniah bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Setakat 23 Februari, jumlah perkongsian menggunakan hashtag HK37 telah melebihi 4,000 posting. Sementara hashtag NBD37 pula melebihi 3,000 posting. Dengan perkongsian melalui media sosial tersebut, ia jelas menunjukkan semangat perpaduan dan cinta kepada negara yang tinggi dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Semoga semangat sedemikian terus tersemat dalam diri setiap warga di bumi bertuah ini. Ahmad Nurul Airi Hajurani melaporkan untuk Berita RTV. Sepanjang mengecapi kemerdekaan selama 37 tahun, negara Brunei Darussalam telah mengharungi pelbagai kemajuan dan kepesatan pembangunan prasarana. Di samping itu juga menanai hasrat negara untuk menuju wawasan negara 2035. Rata-rata rakyat di negara ini melahirkan rasa syukur dan merasakan nikmat keselamatan, keamanan dan kesejahteraan hidup aman damai di bawah kepimpinan seorang raja yang berpandangan jauh sentiasa memacu masa depan negara ke arah Baidatul Ghafur. Perubahan yang dicapai antaranya sudut kepesatan prasarana serta hal ehwal pendidikan. Banyak pembangunan yang telah dicapai dengan berkat kepimpinan Kebawah Yang Maha Mulia dengan pembangunan yang pesat dan menjaga kesejahteraan negara Brunei Darussalam, dan kita telah menikmati segala kemajuan yang telah ada selama 37 tahun, dan kita berterima kasih dan bersyukur segala limpah dan rahmat dalam kepimpinan Kebawah Yang Maha Mulia. Alhamdulillah pada tahun ini kita akan memfokuskan di antaranya ialah mengenai dengan menjayakan wawasan Brunei Darussalam 2035, di mana di antara wawasannya ialah mengenai dengan pendidikan tinggi. Setiap orang di negara Brunei Darussalam ini bertanggungjawab untuk sama-sama menjayakan sama sekali kepada pendidikan tinggi. Kami akan terus berusaha dengan gigih dan tekun mempertingkatkan pembelajaran sehingga berjaya mencapai dan meraih keputusan yang cemerlang dan terbaik sehingga pengajian tertinggi. Dalam usaha bagi memberi peluang kepada orang ramai dan pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat universiti untuk mengetahui lebih lanjut program-program yang ditawarkan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB akan mengadakan Hari Terbuka Kupu SB
selama 4 hari bermula esok 25 Februari sehingga hari Ahad 28 Februari. Sehubungan itu, sidang media mengenainya berlangsung pagi tadi di kolej berkenaan. Awang Haji Sufri bin Kurus, pemangku pendaftar selaku setiausaha bagi Jawatankuasa Kerja Hari Terbuka Kupu SB 2021 mengongsikan antara tujuan Hari Terbuka tersebut ialah untuk memberi peluang kepada orang ramai dan pelajar-pelajar khususnya untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai program-program yang ditawarkan dan juga kegiatan akademik serta co-curriculum di Kupu SB serta berpeluang berinteraksi secara langsung bersama dengan pensyarah-pensyarah dan pegawai-pegawai Kupu SB. Tahun ini, Hari Terbuka Kupu SB akan disertai lebih daripada 800 orang terdiri daripada ahli akademik, pelajar lepas ijazah dan peringkat sarjana muda dan diploma serta rakan strategik universiti iaitu agensi kerajaan dan swasta dan juga kedutaan luar daripada negara sahabat. Sementara itu, Awang Karhan bin Haji Jahid, Pengarah Pusat Ilmu Teras selaku Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Hari Terbuka Kupu SB juga mengongsikan beberapa acara sampingan turut akan diadakan bagi menyerikan Hari Terbuka Kupu SB nanti. Antaranya pameran co-curriculum pelajar Kupu SB, pameran statik Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, Expo Keusahawanan, Taklimat I Usahawan dan Pendidikan Keselamatan Bomba, bengkel-bengkel kemahiran dan tayangan filem pelajar Kupu SB. Selain itu, pameran kebudayaan juga akan disertai oleh beberapa kedutaan termasuk Kedutaan Besar di Raja Thailand di Brunei yang akan mengadakan Thailand Day pada 28 Februari 2021 nanti. Jadi majlis bersempena Hari Terbuka Kupu SB 2021 ini yang pertama ialah majlis peresmian Hari Terbuka Kupu SB 2021 yang mana insya-Allah akan diadakan pada 13 Rejab 1442 bersama dengan 25 Februari 2021 yang diadakan di Dewan Tarbiyah. Yang kedua ialah majlis penubuhan kadet tentera Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB yang akan diadakan pada 26 Februari 2021 iaitu hari Jumaat jam 8 pagi di Dewan Tarbiyah. Pelbagai program akademik ditawarkan di Kupu SB, antaranya ijazah Doktor Falsafah Perguruan Agama dan ijazah Sarjana Perguruan Agama dalam pelbagai bidang, ijazah Sarjana Muda Perguruan Agama dan Diploma Tertinggi Perguruan Agama, Diploma Pengajian termasuk Diploma Pengajian Seni Al-Quran, Diploma Pengajian Kitab Turath, Kemahiran Jawi dan Kaligrafi serta Diploma Pengajian Fikih Al-Usrah. Hari Terbuka akan diadakan di kampus Kupu SB bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Orang ramai dialu-alukan ke Hari Terbuka Kupu SB dan menyertai acara-acara sampingan yang dianjurkan. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian 2236-277 atau layari laman sesawang rasmi Kupu SB di www.kupusb.edu.pn atau Instagram rasmi @kupusb_official atau Facebook Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Pelbagai program juga ditawarkan di Hari Terbuka Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, termasuk program baharu yang ditawarkan oleh Fakulti Pertanian dan Fakulti Teknologi Islam yang baharu saja ditubuhkan. Hari Terbuka Universiti tersebut diadakan di Auditorium Yunisa sehingga esok. Hari Terbuka Yunisa bertujuan untuk mendedahkan kepada para pengunjung kemudahan-kemudahan yang disediakan di universiti berkenaan di samping mengetahui lebih lanjut mengenai program-program yang ditawarkan. Hari Terbuka selama 2 hari ini seramai 7 fakulti termasuklah 2 buah pusat yang antara lain menawarkan program-program ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan doktor falsafah mengambil bahagian. Di antara fakulti yang turut mengambil bahagian pada Hari Terbuka ini termasuklah Fakulti Pertanian dan Fakulti Teknologi Islam, di mana kedua-dua fakulti ini merupakan fakulti yang baru sahaja ditubuhkan. Pada tahun ini insya-Allah
Fakulti Pertanian dan juga Fakulti Teknologi Islam akan menawarkan program-program di peringkat ijazah sarjana muda dan juga ijazah sarjana serta Doktor Falsafah. Di samping itu, Bazar Amal Sedekah Week 2.0 juga sedang berlangsung di Gimnasium Universiti tersebut. Bazar yang diadakan selama 4 hari bermula hari ini dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang UNISA. Sebanyak 30 petak jualan disediakan bagi warga UNISA dan pengusaha-pengusaha tempatan. Bazar dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5.30 petang. Politeknik Brunei kini mempelawa orang ramai, terutama para pelajar, untuk mengetahui maklumat-maklumat terperinci mengenai kemasukan dan program-program yang ditawarkan di pusat pengajian tersebut menerusi hari terbuka. Hari terbuka pusat berkenaan selama sehari itu berlangsung di Politeknik Brunei, Jalan Ong Somping. Pusat ini menawarkan 3 program, antaranya Sekolah Perdagangan, Sekolah Teknologi Info Komunikasi ICT dan Sekolah Sains Kesihatan. Sepanjang hari terbuka, para pengunjung diberikan penerangan lebih lanjut mengenai kursus-kursus yang akan ditawarkan, terutama penerangan berkaitan dengan kelayakan serta perjalanan pelajaran setelah menamatkan pengajian di institusi tersebut. Bagi memastikan pemilihan kursus yang ditawarkan itu benar-benar menepati ciri dan kriteria dan terutama sekali minat diorang lah pada mulanya, memastikan kursus pilihan tersebut merupakan pilihan yang tepatlah bagi mereka berdasarkan minat dan juga kelayakan yang dipohonkan. Mengenai apa to be expected lah in the program itu kan, macam entry requirement dan tugas-tugas dan tanggungjawab lah yang di expected out from this program ini. So kebanyakannya para orang ramai ini mau tahu macam mana program ini dijalankan. Macam kebanyakan program ini ia ada sesi praktikal, ada teori juga. So itu yang kadang-kadang we need to beritahulah expectation untuk parents sama orang ramai. We're actually looking forward for the students to have an insightful session with us, especially from the virtual tour. We want it to be a physical one where the students can go to us, ask the questions, especially from us as the lecturers too. They can ask more questions. Even the parents can join us with the open day so that they can know more about the programs inside or the activities that we're doing. Ketika ini, jumlah keseluruhan pelajar yang mengikuti pengajian di Politeknik Brunei seramai 2,303 orang sejak pusat ini mula beroperasi pada Januari 2012. Dalam usaha meningkatkan jumlah kemasukan pelajar yang berkelayakan, pusat berkenaan telah buat pertama kalinya membukakan 2 sesi pengambilan pelajar mulai tahun pengajian 2020-2021, pengambilan ke-10 iaitu pada bulan Julai 2020 dan Januari 2021. 80 orang mualaf di daerah Temburong menerima bantuan barangan asasi di bawah projek Amal Pusat Dakwah Islamiah bersama kumpulan Amal Jariah. Bantuan tersebut sebagai tanda pemedulian dan keprihatinan terhadap kebajikan asnaf, khususnya dalam kalangan saudara-saudara baharu agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Majlis penyerahan bantuan diadakan di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Projek Amal Anjuran Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf kebajikan mualaf Unit Dakwah Daerah Temburong diadakan dengan usaha sama kumpulan Amal Jariah yang disokong oleh Go Hockey Motors dan Jim Honest Group Brunei. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Alvin Hong, Pengurus Am GHK Motors Niram Berhan. Dengan bantuan yang disumbangkan, ia bukan sahaja mengeratkan lagi silaturahim, malah meringankan bebanan orang-orang yang memerlukan. Sumbangan derma daripada kami adalah seperti lazimnya ya, sebagai bantuan ikhlas untuk kami memanjangkan lagi nombor 1 silaturahim ya, menaikkan lagi bantuan dari segi maksudnya in kind contribution ya,
daripada peserta-peserta Jeep Owners Group, dan ini adalah juga secara langsung dapat meringankan lagi bebanan orang-orang yang berada di sini. Kami banyak-banyak berterima kasih, ucap bersyukur, alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih menerima barang asal dapur untuk kurang mampu lah. Mudahan murah rezeki, panjang umur, menyumbangkan barang untuk kami semua. Kemalangan melibatkan sebuah kereta dan sebuah motosikal meragut nyawa seorang lelaki tempatan berumur 60 tahun. Kemalangan dilaporkan kemarin di kawasan Jalan Labu, Kampung Pedayan, Temburong. Pasukan polis di Raja Brunei mengesahkan panggilan kecemasan tersebut pada sekitar pukul 11.16 pagi dan insiden itu disiasat oleh keanggotaan Balai Polis Bangar. Bangsa telah dikejarkan ke Hospital Pangeran Isteri Haja Mariam Temburong dan disahkan meninggal dunia oleh doktor petugas. Pemandu kereta adalah seorang warga penduduk tetap berumur 51 tahun. Hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati 2 produk dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan, produk kesihatan berkenaan adalah Japan Tengsu Tablet Shiga Pharmaceutical Limited, Japan Sildenafil mengandungi sildenafil dan Atlex Go Out Capsule yang diedarkan oleh Erat Kasih Sendirian Berhad Malaysia mengandungi chlorpheniramine, prednisolon, dexamethasone, betamethasone. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Sehubungan itu, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau memakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta jika mereka mengalami kesan adverse dan berasa tidak sihat selepas memakan produk-produk berkenaan, hendaklah berjumpa doktor dengan segera. Orang ramai yang terlibat dalam penjualan produk-produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian seperti melalui Facebook dan sebagainya adalah diingatkan ia adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun 1956 untuk menjual mana-mana produk yang mengandungi bahan yang dikawal di bawah akta berkenaan dan boleh dikenakan denda RM8,000 atau penjara 6 bulan jika didapati bersalah. Manakala denda RM16,000 dan 12 bulan penjara jika melakukan sesuatu di atas kecuaiannya sendiri yang membahayakan atau mungkin membahayakan nyawa manusia. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan di talian 239-3298, sambungan 208 atau email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Kampung Madaras, Mukim Gadong A atau hubungi talian Darussalam 123.